Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rosnah dan rakan-rakan. Alhamdulillah, akhirnya tiba giliran saya untuk berkongsi ilmu bersama rakan-rakan dalam kursus falsafah dan dasar dalam pendidikan. Tajuk yang akan saya bentangkan adalah analisis SWOT dasar sekolah menengah. Saya akan mengupas tajuk ini mengikut urutan beberapa bahagian iaitu pengenalan, analisis SWOT dan rumusan. Buat pengetahuan semua, pendidikan sekolah menengah di Malaysia adalah lanjutan kepada pendidikan sekolah rendah. Ia terbahagi kepada pendidikan menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga 3 dan pendidikan menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5. Secara umumnya, pendidikan sekolah menengah terdiri daripada 3 aliran utama iaitu akademik biasa, agama, teknik dan vocational. Antara penyataan dasar sekolah menengah adalah pendidikan menengah rendah adalah untuk murid-murid yang berumur 13 hingga 15 tahun dan diberikan pendedahan pelbagai bidang ilmu dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Pendidikan menengah atas pula disediakan kepada murid-murid berumur 16 hingga 17 tahun yang menjurus kepada aliran sastra, sains, agama, teknik, vocational dan kemahiran termasuk menyediakan murid-murid untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan tinggi atau alam pekerjaan. Pendidikan menengah rendah dan pendidikan menengah atas adalah memastikan murid mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, mempunyai nilai jati diri kenegaraan yang tinggi serta menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa utama iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelaksanaan kegiatan core curriculum di semua sekolah adalah wajib bagi sekolah menengah bermula dari tingkatan 1 termasuk peralihan hingga tingkatan 6. Selain itu, kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM adalah kurikulum persekolahan yang dilaksanakan di semua sekolah menengah. KSSM menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. KSSM telah dilaksanakan secara berperingkat di sekolah menengah bermula dengan tingkatan 1 tahun 2017. KSSM diperkenalkan kerana terdapat keperluan untuk menjadikan kurikulum kebangsaan lebih holistik dan relevan dengan keperluan abad ke-21 bagi melahirkan model insan yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif serta mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa dan global. Berikut merupakan analisis SWOT yang merangkumi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam dasar sekolah menengah. Analisis ini adalah berdasarkan pandangan saya sendiri setelah mendalami tajuk dasar sekolah menengah dengan merujuk sumber-sumber daripada penyelidik tepas. Terdapat 5 kekuatan dasar yang telah dikenal pasti, iaitu dasar ini dapat menyemai nilai-nilai murni, memupuk semangat patriotisme, membentuk model insan yang seimbang, melahirkan insan yang berpengetahuan dan berkemahiran, juga memberi peluang pelajar melanjutkan pelajaran atau memilih alam pekerjaan. Kelebihan dasar pendidikan melalui pelaksanaan KBSM atau KSSM dapat kita lihat kepada objektif yang ingin dicapai. Selain penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan membina sikap nilai-nilai kemanusiaan berlandaskan rukun negara, pelajar juga dapat bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain serta mempunyai semangat kerjasama dan toleransi yang diterapkan dalam aktiviti gerak kerja core curriculum. Penerapan nilai-nilai murni ini amat penting untuk memupuk individu ke arah integrasi nasional.
Aktiviti budaya sekolah telah menjadi perkara rutin setiap sekolah sehingga masa kini. Ini merangkumi aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negeri, lagu sekolah dan lagu patriotik secara bersama-sama dalam perhimpunan sekolah. Juga bacaan ikrar dalam acara rasmi sekolah dengan mengibarkan bendera kebangsaan setiap persekolahan. Jelaslah dan tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti budaya sekolah untuk memupuk semangat patriotisme dan kenegaraan yang dilaksanakan melalui KBSM atau KSSM. Dasar ini menekankan kepada falsafah tentang manusia berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara seimbang dan harmonis supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan seharusnya menghasilkan budi pekerti dan akhlak mulia agar menjadi ciri asasi seseorang ahli keluarga, masyarakat dan warga negara yang baik dan terdidik. KSSM telah mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat menengah rendah dan menengah atas. Oleh yang demikian, untuk melaksanakan DSKP kurikulum KSSM, guru akan menyampaikan ilmu secara kreatif dan inovatif selari dengan perkembangan teknologi terkini, justru melahirkan generasi yang berpengetahuan tinggi. Selain itu, sistem pendidikan menengah memberikan penekanan kepada pendidikan teknik vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Dasar ini merupakan batu loncatan kepada pelajar untuk menjalani masa depan yang baik. Seperti yang kita maklum, CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM merupakan syarat kepada pelajar di Malaysia untuk menyambung pelajaran ke peringkat pra-universiti. Pelajar mempunyai pilihan sama ada untuk mengambil STPM, matrikulasi atau kursus asas universiti. Kebanyakan pekerjaan di Malaysia juga memerlukan kelayakan minimum SPM kepada calon yang memohon pekerjaan. Begitu juga dengan SPMV iaitu CJ Pelajaran Malaysia Vocational yang mempunyai peluang yang banyak dalam bidang kemahiran. Namun begitu, masih terdapat kelemahan dalam dasar sekolah menengah ini. Terdapat 5 kelemahan yang saya akan huraikan, iaitu dasar ini masih menekankan sistem pendidikan berorientasikan peperiksaan, peluang dalam aliran kemahiran yang terhad, pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan buku teks, masalah kekurangan guru dan terdapat jurang antara sekolah. Kelemahan sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan. Hal ini kerana pelajar seolah-olah dibentuk berdasarkan kurikulum sahaja. Kaedah pembelajaran seperti ini menjadikan pelajar sebagai produk yang dibentuk dan pembelajaran yang akan berlaku secara terpaksa. Hal ini tidak akan membantu pelajar membentuk keyakinan dalam diri mereka. Telah menjadi norma di dalam masyarakat untuk menilai kejayaan seseorang melalui pencapaian akademiknya. Kesannya, ramai pelajar yang berpegang kepada prinsip tidak cemerlang di dalam peperiksaan bermaksud tidak akan berjaya. Justru, aliran kemahiran yang terhad akan menyebabkan masalah keciciran pelajar yang lemah dalam akademik. Hal ini seterusnya bawa kepada masalah seperti berhenti sekolah, tidak menyambung pelajaran dan cepat putus asa. Kelemahan lain yang juga dinyatakan termasuklah pembelajaran yang lebih tertumpu kepada buku teks sebagai bahan rujukan selepas guru. Situasi ini menjadikan pelajar lebih menumpukan terhadap konsep-konsep yang ada di dalam buku teks sahaja dan pelajar tidak akan berfikir suatu perkara itu dengan lebih mendalam. Perkembangan dalam bidang pendidikan telah menambah tekanan terhadap kemampuan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menyediakan bilangan guru yang mencukupi di sekolah menengah. Jadi, guru bukan option diminta memikul tanggungjawab untuk mengajar mata pelajaran yang bukan pakar mereka.
Hal ini akan memberi kesan kepada pelajar kerana guru tidak dapat mengajar dengan sebaiknya. Jurang antara sekolah adalah merujuk kepada ketidaksamarataan yang berlaku. Contoh jurang yang wujud adalah dari segi penyediaan infrastruktur dan penempatan kepada para guru yang mengajar. Selain itu, ia merujuk kepada tahap atau taraf perbezaan dalam pelbagai aspek. Kekalan sebegini berlaku terutamanya di sekolah kurang murid, sekolah orang asli dan yang paling ketara sekali ialah sekolah di kawasan pedalaman. Dalam mengurangkan kelemahan yang terdapat dalam dasar, pelbagai peluang telah dirancang. Antaranya, cadangan mewujudkan hanya satu sistem sekolah, mendapat bantuan kepakaran daripada SISC, pengambilan guru interim, pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dan semakan semula buku teks. Mewujudkan hanya satu sistem sekolah sahaja yang diguna pakai sekiranya rakyat Malaysia bersetuju untuk mengikut satu sistem persekolahan. Dalam melaksanakan dasar baru ini, kerajaan perlu mengambil kira kehendak rakyat kerana tidak mahu timbul perbalahan dan kesan buruk kepada rakyat. Idea menubuhkan satu aliran sistem persekolahan perlu dilaksanakan kerana melaluinya semangat perpaduan di kalangan rakyat dapat dipupuk. Inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memperkenalkan program jurulatih pakar pembangunan sekolah iaitu SISC bagi membimbing guru terpilih dilihat berupaya melahirkan golongan pendidik berkemahiran tinggi selaras dengan perkembangan semasa. Program bimbingan khas kepada guru berkeperluan tersebut bertujuan menjadikan aspek pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah lebih menarik dan berkesan dengan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar. Pada dasarnya, SISC yang sebahagian besarnya dilantik di kalangan guru cemerlang telah dimulakan secara berperingkat oleh Kementerian Pendidikan. Pengambilan guru interim oleh Jabatan Pelajaran Negeri di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dapat menampung kekurangan guru terutama di sekolah kawasan pedalaman. Pemilihan guru interim mengikut option pengkhususan mereka di APT dapat mengerisi jumlah kekosongan guru yang ada. Dalam masa yang sama, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sewajarnya memikirkan inisiatif segera dengan mempercepatkan penempatan graduan pendidikan mengikut option masing-masing. Pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dilihat dapat menambah baik sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan dengan menilai pencapaian pelajar berdasarkan potensi mereka secara berterusan. PBD mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan pelajar dalam setiap mata pelajaran. Pentaksiran bilik darjah merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Terdapat juga harapan agar Kementerian Pendidikan Malaysia dapat menyemak semula keperluan buku teks dan juga kandungannya. Begitu juga keperluan untuk menyemak kandungan buku teks agar dapat diterapkan pembentukan adab, sasiah dan sifat kemanusiaan dalam mata pelajaran yang bersesuaian. Selain itu, adalah diharapkan kandungan buku teks menempati sosio-budaya masyarakat dan ditulis oleh guru pakar yang berpengalaman di dalam bidang tersebut. Pelaksanaan sesuatu dasar sudah tentu mengalami masalah ancaman daripada pihak luar. Begitu juga dengan dasar sekolah menengah. Antara ancaman yang agak ketara yang menarik perhatian saya adalah sistem persekolahan pelbagai aliran, campur tangan politik dalam sistem pendidikan, perubahan dasar dalam kurikulum,
peruntukan kewangan yang disalurkan kepada sekolah menengah yang terhad dan berhadapan dengan kerenah guru. Sehingga kini, Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama dengan mengekalkan sekolah pelbagai aliran. Keadaan ini akan mengurangkan kesepaduan kaum dan etnik. Sekolah aliran jenis kebangsaan tidak begitu relevan kerana kewujudan SJK sebenarnya tidak selari dengan artikel 152-1 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kewujudan SJK merupakan satu bentuk diskriminasi kerana memberikan keutamaan kepada kaum tertentu sahaja, namun tidak memperolehi kelebihan kepada komuniti lain. Keperihalan campur tangan politik di dalam sistem pendidikan kebangsaan memang telah lama diperkatakan. Kini, campur tangan lebih membawa kepada kesan negatif, apalagi jika ia membabitkan mereka yang berkepentingan politik dan diri sendiri. Sudah menjadi kebiasaan, setiap keputusan yang dibuat dalam sistem pendidikan seringkali dipengaruhi oleh politik tanah air yang berlaku semenjak zaman penjajah lagi. Kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. Tapi setakat ini, hasilnya masih kurang memuaskan lantaran campur tangan politik yang agak ketara. Dasar dalam sistem pendidikan yang kerap berubah akan menyukarkan proses kemenjadian pelajar yang berkesan. Hal ini kerana apabila sesuatu dasar telah diubah, pelajar akan menjadi seperti bahan eksperimen di mana mereka merupakan hasil atau produk yang menentukan sama ada dasar tersebut berkesan atau tidak. Contohnya peristiwa pada tahun 2003 semasa era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, satu dasar baru pendidikan diperkenalkan, iaitu pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, iaitu PPSMI. Namun begitu, pada tahun 2009, Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan bahawa PPSMI akan dimasukkan sepenuhnya pada tahun 2012 disebabkan timbulnya pelbagai masalah. Peruntukan wang kerajaan ini adalah berdasarkan bilangan pelajar sesebuah sekolah ataupun sebagai bantuan per kapita grant, iaitu PCG, bagi mata pelajaran tertentu. Pengetua yang menghadapi masalah kewangan terpaksa mencari sumber kewangan lain seperti kutipan wang dari PIBG. Sekolah juga dibenarkan membuat kutipan yuran khas, namun masih terdapat masalah dalam proses kutipan tersebut. Kekurangan dana sekolah menyukarkan proses pembangunan dan penambahbaikan proses pengajaran dijalankan. Sistem pendidikan juga terpaksa berhadapan dengan kerenah guru di mana kebanyakan guru enggan atau ingkar ditempatkan di kawasan pedalaman. Ini menyebabkan bilangan guru yang mengajar di kawasan pedalaman masih kecil. Selain itu, ramai guru memohon berpindah ke tempat asal mereka, menyebabkan sekolah di kawasan pedalaman terus mengalami masalah kekurangan guru. Impaknya, situasi ini akan memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, dapat saya simpulkan bahawa dasar sekolah menengah merupakan dasar yang mempunyai objektif yang jelas di mana dasar ini mengutamakan hak pendidikan kepada semua pelajar di Malaysia. Daripada segi pelaksanaannya, terdapat beberapa kejayaan yang telah terbukti seperti menambah baik ciri-ciri persekolahan selari dengan cabaran pendidikan abad ke-21. Perubahan daripada KBSM kepada KSSM telah memberi impak yang positif dalam melahirkan pelajar atau modal insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu,
Guru amat memainkan peranan atau watak yang amat penting dalam penerapan dari segi isi pelajaran dan nilai murni yang diselipkan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Matlamat dasar ini adalah untuk menambah baik ciri-ciri persekolahan selari dengan 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Daripada segi pelaksanaannya, terdapat beberapa kejayaan yang telah terbukti. Sebagai contoh, dalam menambah baik akses kepada para pelajar. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah dibincangkan dalam analisis dasar ini, terdapat banyak cabaran dan kekangan yang telah dikenal pasti. Cadangan-cadangan yang telah dibentangkan ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan baru dalam proses transformasi dasar. Setakat ini saja pembentangan daripada saya. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Jika ada cadangan atau pandangan daripada rakan-rakan, sangat dialu-alukan untuk menambah baik kandungan dalam tajuk ini. Sekian, terima kasih.